Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء
وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepadanya dengan kita usaha membuat apa sahaja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga usaha menjauhi daripada segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan jadi salah satu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, masih lagi kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, yang apabila kita datang dan juga masuknya pada bulan Rabiul Awal ini, kita sangat beringat kepada Nabi SAW, kerana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang Nabi lahir dan juga Nabi wafat. Dan juga ingatlah bahawa Nabi kita SAW adalah sebaik-baik lelaki di dalam dunia ini dan juga sebaik-baik pemimpin di dalam dunia ini. Kerana 23 tahun yang Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi untuk menyebar dan juga mensampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dan juga sekalian alam ini, dia ataupun beliau adalah sebaik-baik rasul dan juga sebaik-baik pemimpin dan juga sebaik lelaki ataupun manusia yang berada di dalam dunia ini. Kerana Nabi SAW telah tunai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara sempurna, dan juga bukan hanya sempurna dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalaulah kita tengok kepada kajian dunia ini, apabila mereka nak tengok, nak buat kaji seorang mana ataupun pemimpin mana, agama mana yang paling mulia sekali ataupun yang paling berjaya sekali, maka mereka letakkan sebagai nombor yang pertama sekali iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita cuba pergi buka dalam internet pada hari ini, kita cuba masuk dalam website yang paling masyhur sekali seperti Google, kita tulis dengan bahasa Inggeris kata the best man of the world, manusia ataupun lelaki yang paling baik sekali di dalam dunia ini, maka yang pertama sekali akan tubik mari iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tertib ini ataupun yang disusunkan oleh nama-nama orang yang paling berjaya dalam dunia ini ataupun lelaki yang paling hebat sekali di dalam dunia, bukan orang Islam, bukan orang yang mari daripada kalangan umat Islam ataupun umat Nabi SAW, tetapi orang yang tertib ataupun susun nama yang jadi lelaki yang hebat di dalam dunia ini, iaitu orang yang asing ataupun orang yang bukan orang Islam. Itu yang tunjuk kata Nabi SAW adalah orang yang paling berjaya sekali dalam dunia ini, orang yang paling hebat sekali. Kalaulah kita nak tengok di segi peribadi Nabi, manusia biasa yang paling berjaya sekali iaitu Nabi SAW. Kalaulah kita nak tengok di segi pemimpin, nak tengok pemimpin semuanya, semenjak lama-lama ada dunia ini, kita tengok pemimpin sore demi sore, tak jumpa pemimpin mana yang paling hebat dan juga berjaya seperti Nabi kita SAW. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Nabi SAW dan juga orang selain daripada umat, kalaulah sesiapa pun yang dia nak gembira dan juga nak berjaya dalam hidup di dalam dunia ini dan juga berjaya pada hari kiamat nanti, maka haraplah dia ikut Nabi SAW. Kerana hari ini, seperti mana saya dah ayat tadi kata, Nabi SAW bukan adalah orang yang berjaya di sisi kita sebagai umat dia saja, tetapi Nabi SAW adalah manusia dan juga pemimpin yang berjaya di sisi orang yang bukan Islam juga. Dengan sebab itu, kalaulah kita orang yang jadi umat Nabi SAW dan juga orang yang bukan umat Nabi, bukan orang Islam, kalaulah dia nak berjaya di dalam dunia ini
dan juga nak berjaya di akhirat nanti, maka haraplah dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi adalah al-qudwah. Nabi adalah al-qudwatu al-abadiyatu lil ummati wal bashariyah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang baik, bukan hanya kepada umat dia sahaja, tetapi adalah contoh yang baik kepada sekalian manusia yang berada di dalam dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya, telah tunaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Nabi ataupun Nabi dapat melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada umatnya. Ma min khairin illa dalla ummatahu alaihi. Tidak ada mana-mana kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu ataupun tunjuk kepada umat dia. Sama juga tidak ada kejahatan mana, wa ma min syarrin illa hadzaraha anhu. Tidak ada mana-mana kejahatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melarang dan juga mencegah umat dia untuk menjauhi daripada kejahatan itu. Dengan sebab itu Nabi adalah al-uswah. Nabi adalah contoh yang baik, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya adalah bagi kamu, pada kamu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang baik, toyang bab yang baik sekali yang dikaranti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita nak ikut selepas daripada mana kita telah memberitahu atau kita telah royak kepada diri kita bahawa kita sangat kasih kepada Nabi, dan juga kita rasa ataupun rasa nak ikut apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat jadi contoh di dalam dunia ini. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, Muhammad adalah maha burut bagi dunia ini. Kalaulah kita nak tengok kepada sirah nabawiyah semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah dulu, semasa budak dia digelarkan sebagai Al-Amin. Al-Amin adalah orang yang ada amanah, iaitu digelar oleh orang yang musyrikin, orang yang bersyirik ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Mekah pada masa itu semuanya pakat puji Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana juruhnya Nabi, baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilatih jadi nabi, dan juga Nabi telah isytihar dakwah dia mengajak orang masuk Islam, semasa itulah orang musyrikin Mekah, orang kafir Mekah netai Nabi dan juga kata huduh jahat-jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata sahir gatik, tukar sihir, kata-kata Nabi sebagai orang yang majnun, orang gila gatik, macam-macam yang kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang kita jumpa daripada Nabi, Nabi tak buat apa pun kepada mereka. Nabi sabar. Orang kata kepada dia sahir, Nabi sabar. Orang kata kepada dia majnun, Nabi sabar. Orang kata dia Nabi macam-macam gitu gini. Tetapi setiap kali yang jumpa daripada Nabi, iaitu al-qudwah, contoh yang baik, iaitu Nabi sabar terhadap apa yang dibuat oleh mereka. Dengan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak dilatih jadi nabi sehingga akhirnya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dalam hidup dia, sehingga dunia pada hari ini telah letakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin ataupun lelaki yang paling hebat sekali di dalam dunia ini. Kalaulah kita tengok semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam latih jadi nabi, hidup Nabi bukan biasa. Hidup Nabi bukan seperti biasa. Bagaimana cara ataupun apa sahaja kezaliman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa daripada orang musyrikin. Mulai daripada seteru Islam ataupun Firaun bagi umat ini, iaitu Abu Jahal. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam isytihar dan juga dakwah Islam secara zahir, secara depan muka, depan mata mereka, apa dia Abu Jahal buat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Jahal apabila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya, masuk pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga larang Nabi, "Hei Muhammad, jangan kamu semaya di tepi Kaabah ini. Kalaulah selepas daripada ni aku jumpa katamu semaya di kawasan ini, aku akan
buat jahat kepadamu. Sehingga akhir sekali Nabi SAW tak dengar pun apa yang dilarang oleh Abu Jahal. Satu kali Nabi SAW semaya, dan juga Abu Jahal dia telah iklan kepada orang musyrikin, orang yang bersama dengan dia. Dia telah kata kepada orang musyrikin, kata, "Hei orang musyrikin semua, buat apa kamu duk lepas wi Nabi ataupun lepas wi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya di bucu Kaabah itu? Buat apa kamu tak larang? Buat apa wi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sujud di Kaabah itu?" Sehingga Abu Jahal yang kata, "Kalaulah selepas daripada ni aku jumpa Muhammad dia sujud ataupun semaya di tepi Kaabah, aku akan ambil batu dan juga akan ambil kakiku jijak kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sehingga akhir sekali dia jumpa bahawa satu hari Nabi mari semaya sungguh. Dia niat dalam hati kata, Muhammad akan pergi semaya di tepi Kaabah dan juga akan sujud, aku akan masuk pergi jijak kepala Muhammad semasa dia sujud itu. Sehingga semasa yang dia tengok kata Nabi telah sujud, Abu Jahal masuk pergi nak pergi jijak kepala Nabi SAW. Tatkala itu dia tergubah, tak boleh masuk dekat dengan Nabi SAW, dan juga dia rasa takut, rasa dalam hati dia takut. Sehingga orang musyrikin yang bersama dengan dia tanya kata, "Hei Abu Jahal, apa yang berlaku bersamamu tadi sehingga mu tak dapat nak boleh jijak kepala Muhammad? Apa yang berlaku denganmu?" Maka Abu Jahal yang kata, "Setelah mana aku nak masuk pergi jijak kepala Muhammad, aku jumpa malaikat dan juga aku jumpa satu lokal di depan aku itu yang penuh dengan api neraka dan juga penuh dengan malaikat yang ada sayap, sehingga aku tak kuasa nak pergi jijak kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu nak tunjuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak dilatih jadi nabi, hidup Nabi bukan biasa, bukan senang. Kalaulah kita tanya kata dalam dunia ini golongan mana ataupun manusia mana yang paling jumpa cubaan yang besar ataupun berat sekali, tak nafi dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi. Kalaulah kita rasa kata hidup kita, ibadat kita pada hari ini ataupun hidup kita dalam masyarakat kita, dalam masa tempat kita ini, kita rasa jumpa cubaan dalam hidup kita, kita rasa cubaan yang berat, tetapi ingatlah bahawa cubaan Nabi itu sangat berat lebih daripada kita lagi. Nabi nak jaga ajaran yang dihantar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nak sebar kepada umat ataupun dunia ini. Nabi jumpa benda-benda yang jahat daripada orang musyrikin, berbagai-bagai benda jahat itu, tapi Nabi sabar sehingga ajaran Islam itu sampai kepada masa kita sekarang ni. Itu Abu Jahal sahaja yang dia buat terhadap Nabi, dan juga bukan orang yang mikir jahat terhadap Nabi itu Abu Jahal sahaja. Kalaulah kita ingat satu kali hadis tadi yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga hadis seterusnya, cerita ini diriwayat oleh Al-Imam Muslim. Satu kali Abu Jahal dia duduk bersama dengan orang musyrikin di tepi Kaabah itu juga. Sehingga dia nampak Nabi SAW mari semaya di bucu Kaabah. Kerana pada masa itu Nabi saja yang waning zahirnya semaya di depan kalangan orang musyrikin, sahabat lain tak waning. Nabi SAW mari semaya, maka Abu Jahal tengok kepada Nabi nak mari semaya, dia tanya, siapa yang waning atik nak ambil tahik uta itu gitahau ataupun lepas tapala Nabi SAW semasa Nabi semaya. Sehingga satu orang daripada orang musyrikin yang namanya Uqbah bin Abi Mu'id, dia sanggup kata, aku sendiri, hei ketua aku, sanggup nak tunjuk kata dialah sebagai orang yang wani sekali nawak jahat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, dia ambil tahi uta itu gilepas, gicuah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semasa sujud itu Nabi tak sentiasa sujud lagi, tak akik kepala. Lamanya Nabi sujud kerana Nabi dah tahu kata ada orang mari cuah benar-benar yang buruk kepala dia. Nabi sabar, Nabi nanti Nabi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhir sekali Fatimah, anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari ambil benda itu keluar daripada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah semaya, mereka suka, mereka gembira, mereka boleh khianat Nabi, boleh buat jahat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah bin Mas'ud, orang yang cerita-cerita ini, tengok dengan mata dia, kata aku tak boleh nak buat gapo, tak boleh nak tolong gapo Nabi SAW. Dan juga apabila mereka berjaya khianat Nabi, buat jahat kepada Nabi, mereka gembira, mereka suka sangat. Akhir sekali Nabi SAW selesai daripada semaya, sudah daripada semaya, Nabi akid tangan dan juga Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala binasa mereka, minta Allah Ta'ala binasa mereka. Sehingga akhir sekali mereka dengar doa itu daripada Nabi SAW, mereka rasa gerung, mereka rasa takut, kerana mereka telah tahu kata doa ini akan mustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhir sekali selepas daripada tu Nabi doa dengan sebut nama seorang-seorang, Abu Jahal dan juga orang lain, dan juga Abdullah bin Mas'ud, dia kata sehingga akhir sekali aku hidup dalam dunia ini lagi, dan juga aku boleh tengok kata nama-nama yang Nabi sebut dalam doa tadi, bagaimana mereka mati, dan juga mati dengan keadaan di dalam dunia ini, bagaimana mereka mati. Itu Abdullah bin Mas'ud telah cerita kata Nabi SAW telah dikhianat, buat jahat daripada setru Islam macam-macam. Dan juga Abu Lahab, kalaulah kita ingat, seorang musyrikin yang Allah Ta'ala sebut nama dia di dalam Al-Quran sama dengan isteri dia. Abu Lahab ini macam-macam juga dia buat terhadap Nabi SAW. Dia biasa kahwin di antara anak lelaki dia dua orang, Utbah dan juga Utaibah, bersama dengan anak Nabi SAW dua orang. Sebelum Nabi dilatih jadi Nabi, Utbah dan juga Utaibah sebagai dua orang anak lelaki bagi Abu Lahab itu kahwin bersama dengan Ruqayyah dan juga Ummul Kulsum. Tetapi apabila Nabi SAW isytihar dan juga dilatih jadi Nabi, dan juga Abu Lahab tahu kata Nabi SAW jadi Nabi, dia suruh dua orang anak lelaki dia cerai dengan secara zalim daripada anak tina ataupun anak perempuan Nabi SAW. Tak cukup sekadar itu, semasa Abdullah anak kepada Nabi SAW mati, Abu Lahab inilah dia rasa gembira, dia suka dengan secara dia, kerana dia dicai kerana anak Nabi SAW mati. Itu Abu Lahab yang dia buat terhadap Nabi SAW dan juga isteri dia. Sebagai gelaran yang Allah Ta'ala panggil di dalam Al-Quran, kata hammalatul hatab, perempuan yang bibik ataupun pegang kayu api. Kerana dia semasa itu dengar kata Muhammad jadi Nabi dan juga dakwah hajat orang kepada Islam, ibadat kepada Allah Ta'ala, isteri Abu Lahab inilah yang dia ambil kayu api yang ada duri itu, pergi letak di hadapan rumah Nabi SAW. Dan juga waktu malam dia tengok kata Nabi nak jalan gimana, dia akan ambil kayu api itu yang ada duri, letak pada jalan yang Nabi akan pergi itu. Sehingga akhir sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ayat Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, dan juga bersama dengan isteri dia. Isteri dia tahu kata ayat Quran, dia tak kenal lagi ayat Quran pada masa itu. Dia faham kata dia adalah dia sebagai ayat Quran faham kata kawi, bukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rasa kata kawi daripada Muhammad. Sehingga dia dengar ayat Quran itu, dia nak marah kepada Nabi SAW. Dia bangun diri dan juga ambil batu tokoh besar, pergi cari Nabi SAW untuk nak pegang batu itu kepada Nabi. Sehingga dia tahu kata Abu Bakar yang mana masa itu bersama dengan Nabi di tepi Kaabah. Dia pergi cari Abu Bakar, dia jumpa Abu Bakar. Semasa itu dia jumpa kata Abu Bakar di tepi Kaabah, dan juga dia tak nampak Nabi SAW, kerana Allah Ta'ala telah tutup mata dia daripada boleh tengok Nabi SAW. Sehingga dia tanya kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, mana sahimu?" Iaitu Muhammad SAW. Bahkan Nabi di tepi kerana Allah Ta'ala katuk mata isteri ataupun Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab tadi. Sehingga dia nak marah, dan juga akhir sekali dia paling kembali klik kepada rumah dia. Dia tak jumpa, dia tak lihat, dia tak boleh buat apa kepada Nabi SAW. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, itu nak tunjuk kata Nabi kita SAW sehingga hidup dia dan juga sampai kepada wafat dia nak jadi seorang burut konglo, bukan tamada dia ini. Bagaimana hidup dia? Adakah cubaan yang kita jumpa dalam hidup kita pada hari ini lebih berat daripada cubaan yang Nabi SAW jumpa dia? Kalaulah kita tanya kata
Selepas daripada kita tahu kata Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, daripada Nabi SAW sendiri, dan juga kita sebagai umat dia, kita dah tahu kata dia sebagai sebaik-baik manusia. Dan juga dunia pada hari ini pun telah mengaku, walaupun sebahagian daripada dunia ini telah menuduh, mengejek, menghina nama Nabi kita SAW, tetapi dunia ini telah maklum, telah tahu kata Nabi kita sebaik lelaki dan juga pemimpin yang paling hebat sekali. Apakah kita terhadap Nabi SAW? Adakah kita pada hari ini cukup kata kita kasih kepada Nabi? Kita royak kepada diri kata kita kasih kepada Nabi? Adakah cukup kita kata dengan mulut kita kata kita kasih kepada Nabi, tetapi pada hari ini nama Nabi telah dijijak, nama Nabi telah dihina, kita tak rasa tubik nak mari pokpong akan nama Nabi SAW? Ataupun cukup kita royak kata kita kasih kepada Nabi pada hari ini, dan juga kita tak rasa sikit habuk pun untuk nak ikut ataupun nak usaha mempelajari akan sunnah, contoh daripada sebahagian semua bucu hidup Nabi SAW. Nabi hidup balah mana, sunnah dia balah mana, jalan ajaran yang diajar oleh Nabi, qudwah yang baik daripada Nabi balah mana, sehingga adakah cukup kita telah royak kata kita kasih kepada Nabi kita SAW? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, Nabi SAW telah royak belaka kebaikan dan juga royak belaka segala kejahatan untuk kita menjauhi daripada kejahatan itu dalam dunia ini. Dan juga apabila kita dah tahu kata Nabi SAW telah berjaya, Nabi SAW sebagai Sayyidul Mursalin, ketua kepada Rasul, yang akan jadi orang yang paling VIP sekali pada hari kiamat, adakah kita tak mujur bahawa kita lahir wa nak mari jadi seorang umat daripada umat Nabi SAW? Yang pertama sekali kita kena bangga, kita kena gembira, kita kena dicai bahawa kita lahir jadi umat Nabi SAW. Kerana sepanjang hidup Nabi, Nabi usaha, Nabi sabar, Nabi buat segala cara untuk nak selamat akan umat dia daripada segala jahatan dalam dunia ini. Dan juga usaha buat bala mana umat dia akan dapat masuk syurga banyak sekali pada hari kiamat nanti. Kalaulah kita ingat pada istiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW naik kepada langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa AS, bersalah dekat bersama dengan Nabi, dan juga keluar naik kepada langit yang ke-7. Jumpa kata Nabi Musa tiak. Nabi tanya kepada Nabi Musa kata, "Wa apa mu tiak hai Nabi Musa AS?" Nabi Musa jawab kata, "Aku tiak kerana li'anna ghulaman bu'itha ba'di," seorang budak iaitu kamu, hei Muhammad, yang dibangkit selepas daripada aku selama-lama. Lama mana masa semenjak daripada Nabi Musa sehingga dilantik jadi Nabi oleh Nabi Muhammad SAW, lama mana masa? Tetapi jumpa bahawa umat Nabi Muhammad SAW boleh masuk syurga lebih daripada umat aku lagi. Umat Nabi Muhammad boleh masuk syurga lebih daripada umat aku lagi, Nabi Musa raya. Kalau kita ingat hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari yang disyita oleh Thauban, dia kata Nabi SAW kata ahli syurga iaitu 120 baris yang akan dapat masuk syurga. 80 daripada 120 adalah daripada kalangan umat aku Nabi SAW. Manakala 40 baris lagi tak tahu umat lain selain daripada umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga umat Nabi lain, campur 40 baris yang akan mendapat masuk syurga. Manakala umat Nabi SAW
80 baris yang akan masuk syurga. Soalannya, adakah kita akan jadi salah satu yang akan berada dalam 80 baris itu yang akan masuk syurga? Kalaulah kita yakin, kalaulah kita rasa-rasa nak jadi satu orang yang daripada 80 baris itu akan masuk syurga, jalan mana yang kita akan nak jadi? Adakah bukan jalan yang diajar, jalan yang dijejak ataupun yang disuruh oleh Nabi SAW, jalan yang telah dibuat jadi contoh oleh Nabi SAW. Jalan Nabi sahaja yang akan selamat kita dan juga akan membawa kita masuk syurga. Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita cari jalan nak buat mana dengan hayat kita, hidup kita selepas daripada ini adalah hidup yang seumpama dengan hidup Nabi SAW, serupa dengan Nabi. Nabi tidur balas mana, Nabi makan nasi balas mana, Nabi semaya balas mana, Nabi hidup 24 jam balas mana. Usahlah kita serupa dengan Nabi SAW, sehingga sekali kita jadi orang yang sebenar kasih kepada Nabi, dan juga nak berpeang Nabi, dan juga orang yang sebenar ikut akan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadaka al mu'minin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد شبابنا، اللهم اصلح أحوالهم واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.